Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afiq Aiman bin Muhammad Aziz dan kawan saya Muhammad Alif Najmi bin Nasir. Hari ini kami akan membentangkan tentang sijil deposit yang berdaftar, iaitu CDS. Definition: Certificate of deposit are short-term deposit in instruments issued by banks and financial institutions to raise large amount of money. This scheme was introduced in July 1989 to enable the banking system to mobilize bulk deposit from the market, which they can have at competitive rates of interest. Definisi: sijil deposit adalah instrumen deposit jangka masa pendek yang dikeluarkan oleh bank dan institusi kewangan bagi mengumpul sejumlah wang yang besar. Ia diperkenalkan pada bulan Julai 1989 untuk memungkinkan sistem perbankan mobilisasi deposit pukal dari pasar yang dapat mereka miliki dengan tingkatkan bunga yang kompetitif. The background of these NCDs is the United States was the first country to create NCDs, and this took place in February 1961. As far as can be ascertained, South Africa was the second country to issue NCDs, and the first issue was made in July 1964. The first English issue took place on the 20th October 1968. Building Societies first issued NCDs in South Africa on 12 October 1983. A joint press statement of the four large banks was released on 21 July 1964 regarding the introduction of NCDs from 22 July. The first issues were Barclays Bank (DCO), now First National Bank, and the Netherlands Bank, later Nedbank, and now Nedbank. The exact date of the first issue is not known, but it was within days of the press release. Barclays Bank issued their first NCD on 25 July 1694, seeing a opening in March. Latar belakang sejarah tentang CDS. Setahu saya, negara yang pertama yang menggunakan CDS ialah Amerika Syarikat, dan ini berlaku pada Februari 1961. Sejauh yang saya dapat pastikan, negara yang kedua iaitu Afrika Selatan mengeluarkan CDS pada tahun 1964 pada bulan Julai. Terbitan Inggeris pertama pada 28 Oktober 1968. Masyarakat bangunan pertama kali mengeluarkan NCD di Afrika Selatan pada 12 Oktober 1983. Pernyataan akhbar bersama daripada 4 bank dikeluarkan pada 21 Julai 1964 mengenai NCD mulai 22 Julai. Penerbitan pertama ialah Barca Bank (DCO), sekarang bank pertama, dan Bank Belanda, kemudian Nedbank, dan sekarang Nedcorbank. Tarikh tepat terbitan pertama tidak diketahui, tetapi ia berlaku dalam beberapa hari siaran akhbar. Barclays Bank mengeluarkan NCD pertama mereka pada 25 Julai 1964. The purpose of this issue is, as the name of the instrument hints, NCDs are deposits for fixed periods that are negotiable. Thus, an NCD is issued in exchange for a deposit. It is an evidence of a deposit. The fact that it is negotiable makes it an attractive instrument for investors. Investors are not locked into the deposit. This instrument is available only large denomination, 1 million and above, and this renders it a wholesale instrument. Thus, the primary and secondary market is limited to the large investors.
Tujuan terbitan NCD. Seperti namanya, instrumen NCD yang bermaksud simpanan untuk jangka masa yang tetap yang boleh dirundingkan. Oleh itu, NCD dikeluarkan sebagai pertukaran deposit iaitu bukti deposit. Fakta bahawa ia boleh dirundingkan menjadikan instrumen yang menarik bagi pelabur, iaitu pelabur tidak terkunci dalam simpanan. Instrumen ini hanya disediakan dalam dominasi besar, iaitu melebihi 1 juta. Ia menjadikan instrumen borong. Oleh itu, pasaran utama dan sekunder terhad kepada pelabur yang besar sahaja. Legal agreement. NCDs are common law instruments. There is no specific law that provides for and regulates NCDs. However, the regulations under the Bank Act 94 of 1990 limits the term of the instrument and the amount which banks may issue. In summary, NCDs may not be issued for periods of longer than 3 years unless the registered grants authorization in writing. Total NCDs issued may not exceed 30% of the total amount of liabilities to the public. NCDs with maturity of 12 months or less may not exceed 20% of liabilities to the public. Persekitaran undang-undang. NCD adalah instrumen undang-undang yang umum. Ia tiada undang-undang yang khusus untuk memperuntukkan dan mengatur NCD. Walau bagaimanapun, peraturan di bawah Akta Bank 94 pada tahun 1990 iaitu ia menghadkan jangka waktu instrumen dan jumlah yang dapat dikeluarkan oleh bank. Jadi, NCD ni tidak boleh keluarkan duit untuk jangka masa melebihi 3 tahun. Melainkan pendaftaran memberikan kebenaran secara bertulis. Jumlah NCD yang dikeluarkan tidak boleh melebihi 30% daripada jumlah liability kepada orang ramai. NCD juga dengan tempoh matang 12 bulan atau kurang tidak boleh melebihi 20% liability kepada orang ramai. Eligibility maturity issue price. The certificate of deposits may be issued at a discount on face value. Banks and financial institutions are permitted to issue this on floating rate basis. The interest rate on floating rate certificate of deposit will have to reset periodically. Banks must keep statutory reserve on their issue price of certificate of deposits. Kelayakan, kematangan tempoh dan harga terbitan bagi CDS. Sijil deposit boleh dikeluarkan pada harga diskaun pada nilai mukanya. Bank dan institusi kewangan dibenarkan mengeluarkannya berdasarkan kadar terapung. Kadar faedah dan sijil simpanan kadar terapung perlu ditetapkan semula secara berkala. Bank mesti menyiapkan simpanan berkanun pada harga terbitan sijil deposit. Next is lock-in loans buyback and repayment. In case of certificate of deposits, there is no lock-in period. Banks and financial institutions cannot grant loans against certificate of deposit, and they can even buy back their own certificate of deposit before maturity. The certificate of deposit are due on the date stated on instrument. There is no grace period. If the maturity day is a holiday, the issue bank must make payment on the preceding day. The physical certificate of deposit must be presented for payment by the last holder. Kunci masuk, pinjaman atau pembelian balik dan bayaran balik. Sekiranya sijil deposit tiada kunci dalam tempoh,
Bank dan instrumen kewangan tidak dapat memberikan pinjaman terhadap CJ deposit dan mereka tidak dapat membeli balik CJ deposit mereka sendiri sebelum jatuh tempoh matang. Sijil deposit perlu dibayar pada tarikh yang dinyatakan dalam instrumen. Sekiranya hari matang adalah hari cuti, bank penerbit mesti membuat pembayaran pada hari sebelumnya. Sijil deposit fizikal mesti ditunjukkan untuk pembayaran oleh pemegang terakhir. Transferability loss of certificate. Secondly, the physical certificate of deposits are freely transferable by endorsement and delivery. In case of loss of certificate of deposits, the duplicate certificate may be issued only after notice is given in at least one newspaper. There has been lapse for 15 days from the date of notice. Investor has to execute an indemnity bond. Kebolehpindahan dan kehilangan sijil. Keselamatan sijil simpanan boleh dipindah milik secara percuma dan dengan sokongan. Sekiranya kehilangan sijil deposit, sijil pendua boleh dikeluarkan hanya setelah notis diberikan hitam putih. Terdapat kelewatan selama 15 hari daripada tarikh pemberitahuan. Pelabur harus melaksanakan bond ganti rugi. The advantage of NCDs. One feature of the NCD is its low risk. NCDs are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) for up to $250,000 per depositor per bank. This was increased for $100,000 in 2010 with the passage of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection. Therefore, the product attracts those who would invest in other low-risk investments, such as U.S. Treasury securities. That said, NCDs are generally considered riskier compared with T-bills, which are backed by the U.S. government's full faith and credit. For as such, NCDs of higher interest as compared to those of Treasury bills. Disadvantage of these NCDs is most NCDs are not callable, meaning the bank cannot redeem the instrument prior to the maturity date. However, if a bank can call the NCD, it will do so when interest rates fall. Hence, investor will have difficulty finding another NCD that pays a similar rate of interest. The initial rate to the NCD holder will be higher to compensate the investor for this risk. The strengths. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan NCD. Salah satu ciri NCD ialah berisiko rendah. NCD diinsurankan oleh Federal Deposit Insurance Corporation iaitu FDIC sehingga $250,000 setiap pendeposit per bank. Jumlah ini meningkat daripada $100,000 pada tahun 2010. Ianya berlaku kerana Undang-Undang Pembaruan dan Perlindungan Pengguna Dodd-Frank Wall. Oleh itu, produk tersebut menarik minat mereka yang akan melabur dalam pelaburan risiko yang rendah seperti sekuriti pemberdayaan AS. Oleh itu, NCD secara umumnya dianggap lebih berisiko dengan bilti yang disokong oleh kepercayaan dan kredit kerajaan AS. Oleh itu, NCD menawarkan kadar faedah yang lebih tinggi berbanding dengan bil pendaharaan. Untuk kekurangan NCD, sebilangan besar NCD tidak dapat dipanggil. Ia bermaksud bank tidak dapat menebus instrumen sebelum tarikh matang. Walau bagaimanapun, jika bank dapat memanggil NCD, bank akan melakukan apabila kadar faedah jatuh. Oleh itu, pelabur akan mengalami kesukaran untuk mencari NCD yang lain dan membayar kadar faedah yang sama.
Kadar faedah awal kepada pemegang NCD ia akan lebih tinggi untuk mengimbangi risiko kepada pelabur. The strengths of a CD include safety of principal and predict interest income. The ideal investment for retirees who depend on interest income for their living expense and cannot afford to lose any part of their savings. You can choose from a wide selection of CDs with different terms, interest rates and maturities. CDs lock in interest rates until maturity. Falling interest rates will have no effects on what you receive for your CDs. You do not have to worry about capital loss either, because you will get the principal back on maturity. In addition, the Federal Deposit Insurance Corp. Insurance CDs are up to certain amounts. The weakness of CD include low liquidity and potential loss of purchasing power due to inflation. You cannot redeem part or all of CD account without losing some of the accurate interest and possibly even the principal. You should check your CD account agreement to determine the penalties if you need to cash out early. Money market mutual funds and US Treasury bonds might be better investment if you need access to emergency funds. Strong economic growth often leads to inflation, which can put pressure on short and long-term interest rates. However, CD rates takes a while to catch up to rising rates, so you could be earning less interest income than other fixed income investments. There is no capital gains possibility on regular CDs, although some institutions offer CDs that offer a way to participate in stock market gains. Kekuatan dan kelemahan CG deposit. Kekuatan CG deposit merangkumi keselamatan, pendapatan pokok serta faedah berkala. Mereka adalah pelabur yang ideal untuk pasaran yang hanya bergantung pada pendapatan faedah untuk perbelanjaan hidup mereka dan tidak mampu kehilangan sebahagian daripada simpanan mereka. Kita boleh memilih dari pelbagai aspek dengan syarat dan kadar faedah serta tempoh matang yang berbeza. CG deposit mengunci kadar sehingga jatuh tempoh. Penurunan kadar faedah juga tidak akan mempengaruhi apa yang anda terima daripada CG deposit. Kita juga tidak perlu risau tentang kerugian modal kerana kita akan mendapat kembali prinsipal pada masa matang. Sebagai tambahan, Federal Deposit Insurance Corp menginsurankan CG deposit sehingga jumlah tertentu. Kelemahan CG deposit ia kerana kecairan yang rendah dan berpotensi untuk kehilangan daya beli kerana inflasi. Kita tidak boleh menebus sebahagian atau keseluruhan akaun CG deposit kerana kehilangan sebahagian daripada faedah yang teraku dan mungkin juga prinsipal. Kita harus memeriksa perjanjian CG deposit untuk menentukan denda sekiranya kita hendak keluarkan duit itu lebih awal. Untuk dana pasaran wang dan bom pendarahan AS mungkin merupakan pelaburan yang lebih bijak kerana ia ada akses untuk dana kecemasan, pertumbuhan ekonomi yang kuat serta menyebabkan inflasi yang dapat memberikan tekanan pada kadar faedah namun jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Kadar CD juga memerlukan sedikit masa untuk mencapai kenaikan. Jadi, anda mungkin memperoleh pendapatan bunga lebih sedikit daripada pelaburan pendapatan tetap lainnya. Tiada kemungkinan keuntungan pasaran modal pada sijil pelaburan biasa. Walaupun beberapa institusi menawarkan CG deposit dengan cara untuk mengambil bahagian dalam keuntungan pasaran. The conclusion is CDs are good investment for investors who want to make money over time. CDs have many different options and terms for those who are serious about saving money. Non-callable CDs
CDs are one of these options. Interested investors must be willing to invest large sum of money to receive negotiable CDs. As with any other investment, investors must evaluate their personal needs to decide if they will benefit from opening negotiable CDs. Kesimpulannya, CG deposit adalah pelaburan yang baik untuk menjana wang daripada masa ke masa. CG deposit mempunyai banyak pilihan dan istilah yang berbeza bagi mereka yang serius dalam menjimatkan wang. CG deposit juga boleh dirindungi dalam satu pilihan. Pelaburan yang berminat bersedia melaburkan sejumlah wang yang besar untuk menerima CG deposit yang boleh dirindungi. Seperti pelaburan lain, pelaburan mesti menilaikan keperluan peribadi mereka untuk memutuskan apakah yang mereka akan dapat keuntungan daripada pembukaan CG deposit yang boleh dirindungi. Sekian, terima kasih.